Sebenarnya yang jadi kena tipu, kena scam ni sebab kita ada satu kataan je, malas. Kalau tak malas, kita contoh macam pasal COVID-19 hari tu, terlampau banyak sangat terlampau banyak sangat konten yang cakap nanti kalau suntik vaksin kita ni diletakkan microchip lah apa semua. Berapa ramai tak ambil vaksin? Korang mesti ada kan influencer yang korang minat, tak kisah lifestyle ke, entertainment ke, makeup ke, masak ke, macam-macam lah. Tapi hari ni kita tak discuss pasal influencer yang korang minat tu lah. Hari ni kita akan discuss tentang bagus ke tak ada online experts dekat media sosial. Ataupun senang kata, bagus tak sebenarnya orang dengar influencer yang ada kepakaran dalam mana-mana bidang kat media sosial ni. So hari ni kita bawakan guest, kita kenalkan guest kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera. Nama saya Alia. So currently saya bekerja dalam media. Mungkin bolehlah kita bincang hari ini berkenaan dengan info-info dekat social media sekarang. Alright, so kita pergi pada first question ya. Okay, dari pelaburan, kewangan, lepas tu ada travelling punya content semua tu. Internet kita ni, di media sosial ni kita penuh dengan experts, macam orang yang ada knowledge dalam sesebuah bidang tu. Lepas tu dia sendiri declare diri dia as expert lah, as orang yang berpengetahuan dalam bidang tu. Lepas tu beri macam-macam nasihat. So sebenarnya nasihat-nasihat tu sebenarnya boleh percaya atau tak? Okey, sebenarnya Priya, kalau kita tengok sekarang ni yang paling banyak konten yang tanpa ada apa-apa sekatan kat TikTok. Okey, kalau dekat situ pula kita ada tengok macam ada yang famous, ada yang pandai daripada segi masakan, yang tu okey lah, fine. Yang tu siapa ikut pun tak ada mudarat kan. Ada yang cakap pandai dari segi pelaburan, benda tu pun still risiko untuk kita. Ada pula yang cakap diorang ni power dalam bab perubatan dan ada yang claim diri diorang sebagai doktor. Kesimpulannya pada perbincangan yang awal ni belum habis lagi. Kita boleh dengar, nak percaya tu jangan 100%. Sebab tak semestinya orang yang dia cakap dia doktor, okey saya ni doktor gynecologist, saya ni doktor pakar sakit tuan. Sebab banyak sangat video yang berkenaan benda-benda macam ni. Kita still kena cari rujukan kita sendiri melalui internet dan sebagainya. So, jawapan saya untuk soalan pertama ialah dengar boleh, percaya tu jangan 100%. Tak boleh cakap dengar boleh, percaya jangan. Dengar boleh, percaya jangan 100%. Okay, so kita pergi soalan kedua. So, Anda sendiri pernah tak tengok macam konten-konten yang more pada investment ke, finance ke, ataupun yang macam medical ke? So macam mana your opinion kat konten-konten macam tu? Sebab kita ni seseorang yang selalu macam nak mendalami ilmu baru. Contoh macam pelaburan, kita ni tak pandai. Memang kita nak kaya tapi macam mana kan nak melabur kan. Tapi kadang-kadang bila konten tu disulami pula dengan social eksperimen yang tak apa-apa kadang-kadang. So komen saya mengenai konten-konten macam ni, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kalau macam financial, saya selalu follow Financial Faiz. Dia memang selalu cerita pasal macam mana kita nak menabung, benda tu tak datangkan mudarat pun kalau kita ikut ataupun tidak. So sebenarnya konten terpecah pada dua lah. Ada yang okey, ada yang tak okey. Alright. Tapi kan macam mana kita nak, kita ada banyak-banyak konten ni semua kan, macam mana kita nak tentukan yang info yang diorang sampaikan, nasihat yang diorang sampaikan tu sebenarnya betul? Kira dia macam mana kita nak fact check benda tu? Macam saya cakap tadi, kita kena rajin untuk research balik. Sebenarnya yang jadi kena tipu, kena scam ni sebab kita ada satu kataan je, malas. Kalau tak malas, kita contoh macam pasal COVID-19 hari tu, terlampau banyak sangat terlampau banyak sangat konten yang cakap nanti kalau suntik vaksin kita ni diletakkan microchip lah apa semua. Berapa ramai tak ambil vaksin? Berapa ramai tak ambil vaksin? Ada yang takut macam bila ambil vaksin nanti darah bergumpal lah, mati lah kan. Sebenarnya ada beberapa orang yang tak sesuai dengan vaksin tu. Benda tu pun tak boleh deny juga. Tapi macam mana sekalipun kita kena rajin untuk bertanya kepada orang. Kalau kata benda tu berkaitan dengan perubatan, tanya kepada doktor, tanya kepada pakar yang memang dah betul-betul kita tahu and kita kenal. So benda tu
macam mana pun kena research balik lah. Kalau tak research, kalau kita dengar membuta tuli je, maknanya nanti kita pula yang kena scam. Tapi kan, okay, kalau macam zaman dulu, kita ni kalau macam rancangan-rancangan yang macam nak dedarkan about nasihat ke, awareness ke apa, biasanya TV station ni dia akan panggil orang yang dah pakar. Contohnya macam prof ke, doktor ke, macam tu. So andai kata if TV station macam dia salah pilih guest macam tu, so dia yang akan tanggung apa-apa jadi kerugian ke, kena bash ke apa, TV station yang tanggung. Tapi kalau macam sekarang ni, kita ibarat macam orang keluarkan konten tu macam tak ada filter. Siapa-siapa je boleh keluarkan, and also in between tiada perantaraan antara orang yang keluarkan konten and also pihak TikTok sendiri. So kalau apa-apa jadi, contohnya macam salah info ke, apa-apa fake news ke apa, so kita nak salahkan siapa sebenarnya? Is it TikTok ke, ByteDance ke, Alphabet ke, orang yang keluarkan konten ke, penonton ke, so siapa sebenarnya? Jahat tak kalau I nak cakap, salahkan diri sendirilah. Tak, ini it's so harsh actually. Tapi sebenarnya salah kita yang tak betul-betul research benda tu. Macam kalau kita rasa konten tu dah menyalahi macam dia punya fakta tu salah, boleh menyesatkan orang lain, boleh memberi mudarat pada diri sendiri, so kita boleh je report video tu. Bila kita report video tu, contoh kalau kat TikTok, pihak ByteDance akan review semula. Sebab kalau nak tahu dekat TikTok ni, I ada kawan yang kerja kat TikTok. So bila ada satu video yang kita upload ni, kalau korang perasan lah, dia pusing tu macam lambat sikit. Kenapa lambat? Betul. Sebab diorang tengah review video tu. Diorang tengah review video tu. So kadang-kadang sebab tu kalau ada video keganasan yang menyebabkan macam dia violence ke apa, video tu takkan lepas. Sebab tu macam dulu kawan pernah upload video tangan rengka. Benda tu dia pusing lama, dia tunggu betul-betul kenapa video tak lepas. Rupanya pihak ByteDance dah review video tu dan dia cakap okay, video ni tak kena dengan kita punya community guideline, so dia takkan lepaskan. So kadang-kadang diorang ni yang reviewer ni pun manusia juga. Kadang-kadang diorang terlepas sebab diorang nak review banyak video dalam satu masa. So kadang-kadang diorang kena ingat balik ni menyalahi apa. Sebab bila diorang review, diorang kena klik dekat kenapa video tu tak ada lepas. So bila banyak sangat video diorang nak review, kadang-kadang dah terlepas lah. So tanggungjawab kita as a viewer, bila kita dah tahu kata okay, video ni tak boleh sebenarnya, ni salah ni, kenapa doktor ni cakap macam ni, contoh, so kita boleh report dan tulis kenapa. Benda tu tanggungjawab kita juga sebenarnya. Kita tak boleh macam apa-apa kena kat kita, kita tulis jadi kat online. Dia ni lah upload video ni, dia ni lah sebab aku macam ni. Tak boleh macam tu. Okay. Tapi kan, okay, kita kalau dekat universiti ni, kita dah diajar macam untuk verify maklumat yang kita dapat. Contohnya macam sumber, kita pakai TuneIn, macam-macam lah cara lagi selain daripada yang saya sebut tu. Tapi kalau when it comes to macam content ni, media sosial ni dah macam tak check lah, just tengok je. So adakah kita ni macam, kita sebenarnya boleh je make effort untuk research benda tu, ataupun kita ni sebenarnya malas je? Sebenarnya kadang-kadang dia ada dua kategori lah. Satu, dia ni memang jenis yang senang percaya. Yang jenis yang bila orang cakap apa-apa pun dia akan just masuk terus dalam otak. Orang macam ni bahaya. Dia senang percaya, dia senang kena tipu dan senang diperdaya, semua cukup. Yang kedua, memang ada pemalas. Memang dia tengok konten ni, dia macam, oh konten ni menarik, tapi betul ke? Tak lah. Benda tu dia akan bagi efek dekat orang yang orang yang boleh percaya ni. Dia tengok, oh ya betul ke ni? Oh kena buat macam ni. Oh kalau kena COVID kena minum air suam. Tu masalah kita sebab masa COVID pun menteri sendiri pun cakap benda yang bodoh. Kita nak percaya kat siapa lagi sekarang ni? Sorry ya, betul. Tapi memang betul pun sebab tu lah macam mana pun kita kena research balik. Sebab kalau kita ingat masa Menteri Kesihatan masa COVID tu, dia doktor tau. Dia yelah, doktor. betul. Kenapa dia suruh minum air suam kena COVID? For real. Like seriously. Macam mana pun itulah sebab malas dengan apa yang senang percaya ni sebenarnya dia benda yang berbeza tapi berkait. Kalau kata yang pemalas dilepaskan, yang senang percaya tu terimalah bulat-bulat.
Lepas tu komen benda bukan-bukan. Ya, itulah masalahnya. Sebab social media ni kalau diikutkan, dia sangat not good lah untuk kita. Kalau kata kita ni dah, macam mana kalau kata kita balik ke zaman dulu, segala maklumat yang kita dapat tu semua betul. Sekarang ni kenapa banyak maklumat yang salah kan? Betul, setuju. Okay. So, baru-baru ni ada macam a bit of perselisihan pendapat lah antara dua doktor yang memang seorang ni dia famous, dia baru dapat anugerah semua tu. Dr. Mala. Anugerah TikTok ke? Ya, no, anugerah Nona kalau tak silap. Oh, Nona. Okay. And then seorang lagi tu Dr. Ronald lah. Dr. Ronald ni dia banyak cakap pasal vaksin semua tu, vaksin COVID-19 semua tu. So, diorang ada selisih pendapat about vaksin. Bila macam ibu mengandung ambil vaksin, and then diorang kena breastfeed anak kan, baby kan. So, ada efek ke tak semua tu. So, ada a bit of macam pertelikahan, salah faham lah macam tu. So sampai diorang ajak, sampai Dr. Mala ni sampai nak sekolahkan Dr. Ronald ni, nak bagi kelas dekat TikTok live tu, nak berdebat. So sebenarnya okay, kita kan ada macam dua pendapat kan, A and B. So macam mana netizen ni nak bezakan pendapat dua orang ni, mana yang betul ke, mana yang patut diterima, or how, macam mana? Sebenarnya dia bila melibatkan vaksin ni, dia jadi something yang sensitif. Sebab kalau kita ingat balik masa zaman COVID dulu, ada seorang artis ni, Siti Sarah, dia pregnant, tapi dia tak sure sama ada dia belum vaksin ataupun tak sempat vaksin. Dia kena COVID, dia meninggal. Okay, yang tu cerita pasal arwah Siti Sarah lah. Balik kepada soalan tadi, macam mana kita as viewer ni nak pastikan antara A dengan B mana yang betul. Sebenarnya macam mana sekalipun, saya stand pada stand saya. Kita still kena research. Dan bila kita research tu, janganlah buka blog. Betul. Janganlah buka blog. Blog tu siapa pun boleh tulis, kita pun boleh tulis. Kalau kata orang cakap, oh blogger ni dia lulusan USA apa benda, siapa semua kan boleh tulis dekat situ. So gunalah macam platform Hello Doc. Dekat situ memang banyak doktor-doktor yang pakar, dan ramai doktor yang akan bagi feedback kalau kita tanya apa-apa soalan. So senang cerita, bila kita tak tahu mana satu betul, dua-dua ni doktor, dua-dua dapat lulusan yang tinggi, tapi diorang berbeza pendapat. Sama jugalah macam saya ni kena campak baru-baru ni. Okay, saya kena chickenpox baru-baru ni. Saya pergi, doktor yang pertama tu cakap, jangan makan ayam, jangan makan telur, jangan makan, macam pantang orang Melayu biasalah, jangan makan benda gatal, kicap tak boleh, bla 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 bla. Okey lah, 5 hari tu terseksa lah makan roti je. Sebab dengar cakap doktor. Oh my god. Then lepas nak habis MC tu, nak pergi tambah MC lagi satu, nak pergi tambah lagi MC sebab belum sihat, doktor lain pula. And doktor tu pula cakap, saya tanya, doktor sampai bila saya kena pantang Doktor kata, apa yang awak pantang? Cakap, oh doktor yang hari tu tak bagi saya makan ayam, tak bagi makan benda gatal. Dia gelakkan saya, dalam perubatan mana ada pantang. Twist. Tu contoh perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat yang kita rasa macam habis tu apa nak makan apa. Tu contoh dia. Tapi apa yang saya buat ialah, tak apalah kalau kata doktor cakap boleh makan ayam, makan je lah ayam. And dalam masa yang sama, saya research juga apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan. And then kita kena yakin, okay, kalau macam tu tak payah makan lah, nanti gatal macam mana. Tu benda tu dia kena research, dan juga kita punya faith, kepercayaan kita tu, kita nak buat ke tak. Faham. Okay, kalau anda katalah macam penonton tu, macam viewers tu, dia ikut nasihat macam doktor ke, macam not even doktor lah, macam psikiatri. Psikiatri yang tu bahaya sekarang kat TikTok. Macam tu. So dia buat apa yang diorang nasihat, and then at the end datangkan kesan buruk. Contohnya macam kena scam, kena tipu duit, and then paling teruk sakit lah, melibatkan kesihatan, nyawa semua tu. So actually siapa yang bertanggungjawab kalau benda ni? So macam mana, apa opini Alia? My opinion, sebenarnya yang bertanggungjawab tu diri sendiri, viewers. Memang betul-betul viewers yang sebenarnya maklumat tu akan datang dengan kita, dekat kita, dan siapa yang bertanggungjawab nak tapis kalau bukan diri kita.
Kalau kita just tengok dan ikut je, kena faham TikTok ni ataupun apa-apa media sosial ni, dia kadang-kadang konten tu sekadar konten tu macam tak memberi apa-apa manfaat, kadang-kadang memberi mudarat. Contoh macam Ammar Razhan, kalau kenal. YouTuber Ammar Razhan tu, memang dia punya konten tu macam budak-budak punya konten biasa. Tapi bila budak-budak bawah umur tengok, dia tengok lelaki dengan perempuan bersekedudukan apa semua, dan dia rasa macam okey kot benda ni. Faham kan? So macam mana pun kita, and yang paling teruk yang dapat tu share pula ke orang lain. Itu masalah tu. So macam mana pun diri kita sendiri yang kena bertanggungjawab dengan apa yang kita terima dan apa yang kita proses, dan kita apa prosesnya dekat akhirnya. Okay. So patut tak macam agensi government, contohnya macam Bank Negara, Suruhanjaya Security, lepas tu ada Majlis Olimpik Negara, macam-macam lah agensi government ada, ambil macam tindakan kepada host-host, influencer yang sebarkan macam maklumat yang tak tepat, macam fake news semua tu lah. Of course kena bertindak sebenarnya. Lagi bagus kalau kita report satu-satu video tu, dia linkkan kita kepada agensi yang sepatutnya. Contoh macam ada video TikTok yang menunjukkan penggunaan dadah, kita linkkan terus ke PDRM, so that PDRM boleh cari siapa, IP address dia dekat mana semua. So sebenarnya memang patut kerajaan kena bantras lah benda-benda scam ni, sebab kalau kita nak tahu setiap tahun kes scam ni makin meningkat. Ada yang love scam, ada yang tak kenal pun berkenalan dekat TikTok contohnya, lepas tu kena scam duit, bercinta bagai nak agak, konon bagi minta pinjam duit, bagi duit hilang. Sebenarnya benda macam tu scam ni, kes scam ni sebenarnya macam susah sangat kita nak jejak siapa pelaku dia tau. So sepatutnya kita kena kuat kuasakanlah benda ni, bukan untuk menghalang konten-konten kreator ni daripada terus berkarya, tapi kena ada guideline yang sepatutnya. Alright. Tapi kan kalau macam agensi government ni lambat lah, dia pun ada lah macam prosedur dia. And also konten banyak berlambak lah dekat TikTok ke, mana-mana lah, rumah biru ke, rumah merah ke, rumah hijau, risau. So hijau bahaya. So rakyat Malaysia ni, is it diorang ni sebenarnya bijak tak nak bezakan yang baik dengan buruk? Nak kata tak bijak, saya pun rakyat Malaysia. Hidup Malaysia? Tak semua tak berapa pandai dan tak semua pandai sangat. Macam tu, kita cakap cara berlapik lah Sebenarnya itulah, sebenarnya kita bukan yang tak pandai, kita ni terlampau naif untuk menilai semua konten. Kadang-kadang orang kita terpedaya dengan orang tu, orang ni lembutnya, baiknya, tapi bila dia ada kes kita macam, macam ni perangai kau. Faham. Okay, faham. Faham kan? Okay, faham. So benda tu macam tu lah. Apa soalan tadi? Kita bijak ke tak? Bijak ke tak? Punya nak berlembut sampai lupa. So macam saya cakap tadi lah, tak semua tak pandai dan tak semua terlalu pandai. Kita tengah-tengah dan kita ni naif untuk menilai konten. So kalau last question lah, kalau macam Pia boleh tambah, so macam mana kita nak macam, okay lah kalau macam Alia sendiri cakap kita kena research apa-apa pun, any info yang kita dapat, tak kisahlah daripada TikTok ke mana-mana kan, kita kena research dulu. Tapi macam mana kita nak macam ada that kesedaran tu, kita nak pupuk kesedaran tu, macam kita dapat info tu, pergi research semua tu. So how actually? Okay, macam sekarang ni kerajaan kalau melalui Menteri Komunikasi, diorang ada wujudkan kempen, diorang ada wujudkan website sebenarnya.my. Betul. Okay, yang tu rasanya dia lebih kepada isu politik lah. Kalau macam kita nak tengok betul ke apa yang Sanusi cakap macam ni. Contoh tak, so kita orang ada konten pasal Sanusi. Nanti boleh tengok. That's nice. Yeah. Okay, macam itu melalui sebenarnya.my. Apa tadi soalan, lupa dah. Macam mana nak pupuk Pupuk kesedaran. Okay, so nak
memupuk kesedaran ni sebenarnya kita yang saya cakap tak berapa pandai sangat ni kena guide orang-orang yang tak macam mana? Tak berapa orang yang tak terlalu tak pandai sangat ni kena educate orang yang jenis yang senang percaya ni lah. Yang tu yang antara kawan-kawan terdekat kita. Macam kita contoh lah dia tunjuk video, tengok ni, kau tengok ni, doktor ni cakap macam ni, kita lah kena ni, betul ke kau percaya ke benda ni? Yang tu yang pertama lah. Kalau daripada peringkat organisasi ni lagi bagus kalau kita go run with the campaign. Kita kena run campaign untuk sedarkan diorang ni. And then yang last sekali macam okay, benda ni boleh kait dengan isu Ustaz Ibit Liu. Ustaz Ibit Liu bila kita tengok dia terlampau daripada dia punya posting dia, nampak sangatlah ustaz, sangatlah baik. Tapi bila Caprice bongkar sikit-sikit kita macam dia ni manusia ke setan kan? Oh my god. Tak ada lah. Macam I mean macam like seriously macam kau bawa image agama and then engkau macam tu kau buat kan dekat orang-orang yang kau kenal, contoh macam Mondi tu. So campaign and then last kali pencegahan. Pasal Ustaz Ibit Liu tu maksudnya pencegahan. Kalau kata orang tu buat konten yang tak betul, kita war-warkan. Jangan cakap aib. Jangan cakap janganlah aib. No, there's no such thing aib kalau benda tu melibatkan perkara-perkara yang sensitif macam cabul ke rogol ke macam no, jangan cakap aib. Paling pantang orang cakap janganlah aib ni. Kena kat kakak kau macam mana? So yeah, that's it. Okay, so kita dah end of our podcast ni. So ada tak any last words? Any last words? Ada. Cerita. Tak semua orang macam pandai untuk nilai yang mana kaca, yang mana pemata, mana intan. Jadi macam mana sekalipun kita ni kena berusaha untuk mendapatkan kebenaran tentang sesuatu perkara tu. So apa-apa pun jangan malas nak research. Kalau dapat apa-apa konten, tolong. Kalau orang Islam kata tabayun, tapi MKR tak boleh. Bukan tak boleh. MKR kita kena cakap dengan bahasa yang budak-budak faham. So macam mana pun pergi research, pergi check balik semua benda tu. Jangan fikir macam apalah betul lah kot. Kadang-kadang kita ni dah tahu benda tu tak betul, kita lepaskan, orang lain yang senang percaya tu pula terima. So macam mana pun untuk kesejahteraan rakyat bersama. So kita kena bantulah pihak ByteDance ataupun kerajaan untuk menapis segala konten-konten yang kita rasa tak betul pun. Ya, alright. So tak pasti jangan kongsi. Betul, tak pasti jangan kongsi. Betul tu. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih Kak Alia sebab sudi jadi guest, sudi luangkan masa bagi pendapat semua tu. So jangan lupa follow media sosial My Campus Radio. Jom berubah bersama MKR. So jumpa lagi dan bye. Terima kasih. #jom berubah bersama. Yeah.